Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sebelum itu semoga kita ini semua dalam lindungannya juga dan terhindar dari wabak COVID-19. Amin. Sebelum itu akan minta maaf sekiranya ada bunyi lagur-lagur ataupun bunyi mesin pasal di rumah ada kontraktor ngusai rumah. Oke. Selamat datang di webinar kumpulan kami pada minggu ini. Kami adalah kumpulan yang keempat yang diwakili oleh saya sendiri, Azizi Lokman, dan dua orang lagi rakan saya, yaitu Saniah dan Elizar. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai penglibatan diri dengan demensia, yang mana di dalamnya mengandungi dua topik, yaitu satu, penglibatan yang bertujuan dan bermakna, dan yang kedua, aplikasi amalan penjagaan yang baik. Next. Topik yang pertama akan dibentangkan oleh saya sendiri dan juga Saniah, dan topik kedua akan dibentangkan oleh Elizar. Next. Seterusnya, ini adalah isi kandungan yang akan kami bentangkan dengan lebih terperinci lagi, yaitu dari segi pendahuluan, matlamat penglibatan, ciri-ciri aktiviti yang ideal, aktiviti-aktiviti, faedah aktiviti, cabaran penglibatan dalam aktiviti, dan persekitaran untuk aktiviti. Next. Pertama sekali, pendahuluan, yaitu penglibatan yang bermakna ialah apabila seseorang itu menggalakkan dan mempelawa seseorang yang mengalami demensia agar mengambil bahagian dalam membuat sesuatu pekerjaan yang mempunyai tujuan dan minat. Penglibatan dalam aktiviti yang bertujuan dan bermakna adalah penting untuk semua orang, terutama kepada seseorang yang menghidap masalah demensia. Kerana ia dapat membantu kita menganggap baik tentang diri kita sendiri, menyokong kesejahteraan dan memberi tujuan kepada kehidupan kita. Mempelajari bahawa pentingnya penglibatan dalam hidup bagi pesakit demensia supaya dapat mengenali nilai aktiviti untuk seseorang yang mengalami demensia. Next. Seterusnya ialah matlamat penglibatan. Matlamat penglibatan ataupun engagement goal yang hendak dicapai adalah seperti berikut, iaitu dari segi fizikal, spiritual atau kebudayaan, sensori, emosi, tindak balas otak, dan juga dari aspek sosial. Kesemua aspek ini adalah penting bagi setiap manusia, terutama kepada penghidap demensia. Next. Seterusnya adalah ciri-ciri aktiviti ideal, iaitu aktiviti yang perlu dilakukan oleh pesakit demensia dan orang sekelilingnya. Jenis-jenis aktiviti yang ideal ialah aktiviti yang dilakukan dengan atau kepada pesakit yang mengalami demensia adalah seperti berikut. Satu, aktiviti yang boleh merangsang kegunaan otak seperti bermain teka-teki, teka silang kata, dam atau catur. Seterusnya, aktiviti yang berkait rapat atau sesuai dengan perkara yang dihadapi, seperti perbuatan seharian. Seterusnya ialah aktiviti perseorangan, iaitu ini lebih menjurus kepada spiritual atau kebudayaan. Dan yang terakhir sekali, melakukan aktiviti harian yang mempunyai makna bagi pesakit, seperti penjagaan atau sokongan. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan oleh rakan saya, iaitu Saniah.
Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Saniah binti Haji Yusof. Saya akan menerangkan beberapa aktiviti-aktiviti bagi pesakit demensia, faedah-faedahnya, apakah cabaran-cabaran penglibatan dalam aktiviti, dan juga persekitaran untuk melakukan aktiviti-aktiviti. Beberapa aktiviti-aktiviti tersebut ialah aktiviti fizikal seperti berjalan-jalan dan berkebun, aktiviti pemikiran seperti bekerja kepada teka-teki jigsaw bersama, aktiviti menggunakan kemahiran praktikal seperti mengajak mereka memasak atau membuat kuih, aktiviti mengingati seperti mengongsikan pengalaman hidup dan cerita dari masa lalu dengan foto, objek video dan klip muzik sebagai buku atau pada tablet atau digital lain. Kemudian aktiviti luar seperti bersiar-siar dan berkelah. Next. Berpindah kepada faedah-faedah aktiviti. Pertama kali ialah fungsi fizikal, khususnya aktiviti yang melibatkan senaman fizikal mempunyai manfaat kesihatan keseluruhan seseorang dan juga pesakit demensia, seperti berperanan aspek yang penting untuk membuatkan otak mereka sentiasa aktif agar tidak lebih memburukkan kesihatan mereka. Kedua ialah fungsi kognitif. Demensia boleh melambatkan kemajuan kognitif. Melakukan aktiviti membantu mereka menggunakan bahagian otak mereka. Dengan itu boleh melatih fleksibiliti kognitif dan kepantasan kognitif. Ketiga ialah kesejahteraan emosi. Membuat aktiviti ialah satu perkara yang boleh menghiburkan seseorang dan pesakit demensia. Sebab itu ianya boleh membantu mereka mengekalkan mood yang positif dan mengurangkan risiko kemurungan. Dan keempat ialah interaksi sosial. Pesakit demensia akan lupa tentang perkara yang sering mereka lakukan dahulu, berasa tidak yakin dan merasakan mereka membebankan orang lain. Membuatkan mereka mengasingkan diri mereka. Jika seseorang itu tidak mempunyai peluang untuk berinteraksi secara sosial antara satu sama lain, mereka boleh berasa sunyi. Oleh sebab itu, melakukan aktiviti bersama memudahkan sosialisasi dan memberikan kesihatan mental. Next. Tetapi adalah juga cabaran-cabaran bagi penglibatan dalam aktiviti. Cabaran-cabaran tersebut ialah sikap tidak peduli dan tidak aktif secara umum, kurang interaksi sosial, kekeliruan, hilang kefahaman, merayau bertambah, keupayaan fizikal atau mobiliti terhad, hilang ingatan bagi jangka yang pendek. Next. Oleh sebab itu, ada jangka persekitaran untuk melakukan aktiviti. Pertama kali ialah persekitaran yang selamat. Persekitaran perlulah selamat dan selesa supaya pesakit demensia tidak berasa sengan untuk membuat aktiviti. Kedua ialah ambil maklum pada pengalaman lepas. Apabila merancang aktiviti untuk pesakit demensia adalah penting untuk mengetahui gaya hidup bekas mereka, sejarah kerja, hobi, minat, pengalaman masa lalu dan peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Ini boleh membawa mereka mendapati aktiviti itu menyenangkan dan menyeronokkan kerana mereka mempunyai pengalaman lepas dalam melaksanakan aktiviti itu. Ketiga ialah pilih masa yang sesuai. Adalah penting untuk mengambil perhatian masa pilihan orang itu untuk melakukan aktiviti. Sesetengah orang mungkin tidak mempunyai mood melakukan aktiviti pada hari atau masa tertentu yang boleh menjejaskan suasana. Untuk mencapai persekitaran yang terbaik melakukan aktiviti adalah satu kemestian untuk memastikan setiap orang berada pada tahap terbaik supaya mereka dapat memberi tumpuan dan mendedikasikan diri kepada aktiviti yang dirancang. Dan keempat ialah bawa kemahiran ke dalam aktiviti. Ahli keluarga yang terlibat dalam aktiviti dengan pesakit demensia perlu berkongsi dan menunjukkan kemahiran mereka dengan niat untuk membimbing mereka. Pesakit demensia boleh menggunakan kemahiran yang tidak dilupakan seperti membasuh pakaian, memasak dan lain-lain. Kita perlulah mewujudkan persekitaran pembelajaran untuk pesakit demensia dan juga menggalakkan mereka mengambil tanggungjawab dalam beberapa aktiviti. Ini membantu mereka berasa lebih berguna. Itulah sahaja daripada saya dan pembentang seterusnya ialah Eliza. Terima kasih. Selamat pagi, saya Eliza. Slide-slide seterusnya akan membincangkan mengenai aplikasi amalan penjagaan yang baik.
Dan inilah isi kandungan untuk topik aplikasi amalan pencarian baik. Pertama, kita membincangkan bimbingan yang diberikan dengan aktiviti kehidupan seharian. Kedua, cara-cara untuk membimbing. Ketiga, tahap-tahap penglibatan. Keempat, bimbingan untuk demensia yang sudah berkembang. Pertama sekali ialah bimbingan yang diberikan dengan aktiviti kehidupan harian atau lebih dikenali sebagai ADL. Sebelum itu, apakah ADL? ADL bermaksud aktiviti kehidupan harian. Adalah satu siri tugas mudah sehari-hari yang mesti dicapai setiap hari bagi mana-mana individu untuk berkembang maju secara bebas di rumah ataupun di dalam komuniti. Secara amnya, ADL boleh dipecahkan kepada kategori berikut. Pertama, menjaga kebersihan seperti mandi, kebersihan kuku, penjagaan rambut, dan penjagaan peribadi asas yang lain. Kedua, pengurusan keperluan menggunakan tandas, yaitu keupayaan mental dan fizikal seseorang untuk menggunakan tandas dengan betul. Ketiga, berpakaian, yaitu keupayaan seseorang untuk memilih dan memakai pakaian yang betul untuk majlis yang berbeza. Keempat, makan, yaitu keupayaan untuk makan atau minum secara bebas, walaupun tidak semestinya keupayaan untuk menyediakan makanan. Dan terakhir ialah mobility, yaitu sejauh mana keupayaan seseorang untuk berubah dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain dan berjalan secara bebas. Sebagai contoh, bergerak sendiri dari duduk ke berdiri, masuk dan keluar dari katil, dan keupayaan untuk berjalan secara bebas dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Balik kepada bimbingan yang diberikan dengan aktiviti kehidupan harian, bimbingan pertama, penjaga harus menggalakkan penglibatan pesakit demensia itu dan juga penglibatan penjaga sendiri dalam menguruskan aktiviti untuk pesakit demensia tersebut. Sebelum membuat sesuatu aktiviti kehidupan harian, penjaga haruslah memastikan pesakit demensia mahu melibatkan dirinya dengan aktiviti tersebut, kerana tidak ada gunanya jika pesakit demensia itu melakukan aktiviti tersebut padahal ia sendiri tidak mahu melakukannya. Jadi penjaga haruslah pastikan pesakit demensia ini mahu dengan rela hati melakukan aktiviti itu. Bimbingan kedua, penjaga harus menggalakkan keseronokan di dalam aktiviti. Semestinya lebih seronok aktiviti dilakukan, lebih besar impak keberkesanannya kepada pesakit demensia. Jadi aktiviti haruslah mengambil perhatian dan minat pesakit demensia. Semasa membuat aktiviti itu juga, penjaga haruslah menggunakan kemahiran mereka untuk menjadikan aktiviti yang dibimbing seronok dan menarik. Bimbingan ketiga, penjaga harus menggalakkan pergerakan fizikal apabila membuat aktiviti kehidupan harian. Aktiviti haruslah melibatkan pergerakan fizikal kerana ini memberi stimulasi sensori kepada pesakit demensia. Contoh-contoh aktiviti kehidupan harian yang melibatkan pergerakan fizikal adalah seperti berkebun, menyapu, memasak, dan selainnya. Terakhir ialah penjaga harus cuba untuk memaksimumkan kemahiran kognitif pesakit demensia apabila melakukan aktiviti. Aktiviti seperti ini melibatkan daya ingatan, pemikiran, dan membuat keputusan. Sebagai contoh, memilih baju untuk dipakai, mengingati resepi masakan, dan selainnya. Seterusnya adalah cara-cara untuk membimbing pesakit demensia semasa melakukan aktiviti kehidupan harian. Pertama sekali, kita harus tenang dan bersabar. Sebagai penjaga, kita harus sentiasa tenang dan bersabar kerana membimbing pesakit demensia merupakan tugas yang mencabar. Karena mereka mungkin tidak ingat apa yang kita arahkan ataupun langsung tidak mahu melakukan aktiviti tersebut. Yang penting, kita tidak boleh marah-marah apabila membimbing mereka. Kedua, membiarkan pesakit sendiri membuat aktiviti dan tolong jika pesakit perlu bimbingan. Jangan terlalu membiasakan mereka mengharapkan penjaga untuk melakukan semuanya untuk mereka. Mereka sendiri harus lakukan aktiviti tersebut tanpa pertolongan dari penjaga untuk membiasakan diri mereka. Tapi, jika mereka tetap juga tidak tahu apa kan harus dibuat, barulah penjaga berikan pertolongan. Ketiga, membuat aktiviti secara beramai agar suasana mesra. Lebih baik melakukan aktiviti secara beramai, ini boleh meriahkan lagi suasana agar pesakit demensia berasa gembira dan terhibur. Selain daripada itu, pesakit demensia juga meluangkan masa dengan keluarga. Keempat, sediakan rutin harian dan lakukan berulang-ulang setiap hari. Rutin harian itu mesti dibuat secara berulang-ulang supaya pesakit demensia tidak berasa keliru. Kelima, jelaskan apa yang harus dilakukan. Apabila mengarahkan pesakit demensia untuk melakukan sesuatu, penjaga haruslah jelaskan dengan ringkas bagaimana aktiviti itu dilakukan. Keenam, jangan tergesa-gesa melakukan aktiviti.
Jangan bergegas apabila melakukan aktiviti. Jika pelbagai aktiviti dilakukan dalam satu masa, pesakit demensia akan berasa keliru dan tertekan. Jadi, aktiviti hendaklah dilakukan secara perlahan-lahan mengikut kemampuan pesakit demensia tersebut. Ketujuh, berikan penjelasan yang ringkas. Apabila bercakap bersama pesakit demensia, penjaga harus meringkaskan perkataan mereka untuk senang difahami oleh pesakit demensia. 8. Berikan pujian. Semasa dan selepas mereka membuat aktiviti itu, kita haruslah berikan pujian kepada mereka agar mereka berasa mereka telah berjaya melakukan tugasan yang diberikan dengan baik. Ini memberikan mereka semangat untuk melakukan tugasan itu lagi. Dan terakhirlah, menghormati dan cuba memahami kenapa pesakit tidak mahu melakukan aktiviti. Penjaga harus sambil tahu kenapa pesakit demensia itu tidak mahu melakukan aktiviti tersebut. Mereka mungkin tidak mahu melakukan aktiviti itu oleh sebab tidak berminat. Jadi, penjaga boleh elakkan daripada mengarahkan mereka untuk melakukan aktiviti tersebut ataupun cuba untuk menjadikan aktiviti tersebut lebih seronok untuk mengambil minat pesakit demensia itu. Dan seterusnya ialah video pendek yang menunjukkan cara-cara untuk membimbing pesakit demensia. In our day-to-day lives and activities, we place great value on our freedom, our independence, because that is what gives us our feelings of self-respect, of dignity. While Alzheimer's disease may eventually rob a person of their memory and their physical abilities, the disease cannot take away that inherent need we all have as human beings to contribute, to feel needed. Whenever I go into my Alzheimer's client, I first introduce myself, also asking them their name, although I'm told, telling them what day it is, keeping the conversation, as I said, very lightly, a couple of things at a time, what we're going to do for maybe an hour or two, and then we take things on from there. When I first began working with my Alzheimer client, it took me several months to gain her trust and really to communicate properly with her. For example, when I first started going to their home, she would not let me look at the mail. She would promptly take the mail out of the mailbox and run directly upstairs and hide it on me. Now, after we have grown accustomed to each other, she will put the mail on the dining room table and she will ask my opinion on certain things that she has received in the mail. So after, I'd say about 6 months, we have become very close, good friends. Being flexible and ready to adjust to changes in a client's capabilities is key to maintaining a rewarding relationship. Keeping tasks and activities simple can greatly reduce the chance of confusion or emotional reactions on the part of the person with Alzheimer's disease. Some of the most common activities involve getting ready for the day. Working with an Alzheimer's person, you have to keep reminding them doing daily tasks like brushing hair, brushing teeth, face washing, whereas a normal person remembers to do these things. The daily activities that I involve my client with is to start in the bedroom, and we'd slowly make the bed together. You have to be very patient, and even if they don't do it right, is not to be discouraged, because this is what you have to expect with the disease. In choosing clothes, the client sometimes will take out what they want, or at certain stages they do not know what they want. So as time goes by, you know what their likes and dislikes are, so you give them something that you know they would like to be wearing. Dressing as Alzheimer clients has to be very plain, no buttons, because they have problems with buttoning. So you find something that is zippered up or pulled over the head so that they can help themselves. Meal times can create confusion for the client who has forgotten how to cook, use utensils, or even how to eat properly. With my Alzheimer's client, I involve them in preparing meals. The specific meal that I'm there to prepare is lunch.
Preparing, I always ask what they would like to have for lunch. And if they have a favorite meal, then I will prepare that and have them assist me with it. And they also will clean up the kitchen after preparing the meal and the dishes with me. Involving your clients in your day-to-day chores can help them feel involved in what's going on around them. While it may slow your work down, it's important to remember that your role is to help your client compensate for their losses. By involving them in your activities, you're giving your clients a very important sense of purpose and responsibility. One of the most challenging activities in your day may involve bathing and dressing your client. Make the bathing experience positive and free of stress by relaxing and following a routine whenever possible. One of the first steps I do is asking the family what routine she already had. Maybe she prefers getting dressed in the bathroom after her bath, or she prefers even taking her bathrobe in with her. And once I establish the routine, I usually explain to her step by step what I'm doing. Because, for example, if she's put in the bathtub, even on a bath stool, and I run the water, sometimes that noise alone might upset her and she may start to get confused. So I explain to her step by step. And that really, it takes away any confusion that the client may already have, because it is a stranger giving her a bath and she may not appreciate that. If there is resistance still, then I suggest to her, well, let's go for a sponge bath. And if she's still resistant to that, I would, ask her later. And once I got to establish a rapport with her. Not every part of your day will be filled with wall-to-wall activities, nor should it. Make time to sit down with your client, to relax and talk together. All of us are creatures of habit, comfortable in our routines, safe in the knowledge that things will stay the same until we choose to change them. For the Alzheimer client, change is sometimes out of their control. The effect on their routine can be not only disturbing, it can be frightening too. Seterusnya ialah tahap-tahap penglibatan. Ada banyak jenis tahap-tahap penglibatan semasa mendampingi pesakit demensia. Tahap pertama ialah membiarkan pesakit demensia membuat tugasan secara bersendirian. Ini membolehkan pesakit sendiri membuat tugasan atau aktiviti secara bebas tanpa bimbingan daripada orang lain. Tujuannya adalah untuk membiarkan pesakit demensia berdikari dan membiasakan diri mereka untuk membuat tugasan atau aktiviti harian mereka tanpa mengharapkan pertolongan dari orang lain. Tahap kedua ialah penjaga mengarahkan pesakit demensia untuk melakukan sesuatu tugasan atau aktiviti. Pesakit demensia akan melakukan tugasan atau aktiviti yang ditetapkan oleh penjaga. Penjaga akan melibatkan diri untuk mengarahkan dan membimbing pesakit demensia untuk melakukan sesuatu tugasan. Berarti kata lain, pesakit demensia akan bergantung kepada bimbingan dan pertolongan daripada penjaga. Tahap ketiga ialah penjaga membuat pengubahsuaian kepada tugasan yang dilakukan oleh pesakit demensia. Ini melibatkan kedua penjaga dan pesakit demensia kerana penjaga akan cuba untuk memantau pesakit demensia untuk membuat pengubahsuaian kepada tugasan atau aktiviti dengan tujuan untuk memudahkan pesakit demensia untuk melakukannya. Tahap terakhir ialah menumpukan perhatian kepada sesuatu tugasan atau aktiviti untuk diikut. Ini juga melibatkan kedua penjaga dan pesakit demensia kerana penjaga akan menunjukkan bagaimana tugasan atau aktiviti itu dilakukan terlebih dahulu dan barulah pesakit demensia cuba untuk mengikut apa yang telah ditunjukkan. Berarti kata lain, penjaga akan mengajar dahulu sehingga pesakit demensia itu faham dan barulah mereka cuba untuk melakukannya. Seterusnya ialah bimbingan untuk demensia yang sudah berkembang. Ini bermaksud penjagaan untuk pesakit demensia yang mengidap penyakit demensia di peringkat akhir. Pertama sekali ialah komunikasi. Penjaga digalakkan untuk berkomunikasi menggunakan acas. Apakah yang dimasukkan dengan acas? A. Attention, yang bermaksud mengambil perhatian pesakit demensia apabila bercakap. Bukan sahaja mengambil perhatian pesakit demensia, tapi penjaga juga harus mengambil
perhatian terhadap kelakuan, perasaan, dan percakapan pesakit demensia. C. Communication techniques yang bermaksud teknik komunikasi. Penjaga digalakkan untuk menggunakan kedua percakapan lisan dan isyarat badan. Selain daripada itu, menumpukan perhatian kepada jenis komunikasi yang digunakan oleh pesakit demensia. C. Cues yang bermaksud isyarat visual. Ini menggunakan bantuan daripada objek-objek seperti gambar dan barang. A. Acknowledge yang bermaksud kenal pasti kebimbangan dan perasaan pesakit demensia. Di kata lain, penjaga harus ambil tahu tentang keadaan pesakit demensia. C. Support expression yang bermaksud menggalakkan perbualan dan menerima perbualan yang disampaikan oleh pesakit demensia. Penjaga haruslah tidak memotong perbualan pesakit dan membiarkan mereka bercakap. Dengan ini, penjaga secara langsung mengalu-alukan pesakit demensia untuk bercakap secara bebas. Seterusnya, sentuhan lembut. Apabila menyentuh pesakit demensia, hendaklah menyentuh mereka secara halus dan lembut. Tidak boleh kasar kerana mereka mungkin berfikir bahawa penjaga itu marah dan ini menyebabkan pesakit demensia itu tidak berasa selesa terhadap penjaga. Kedua, urut kaki dan tangan. Kaki dan tangan pesakit demensia harus diurut untuk stimulasi sensori dan membantu pergerakan fizikal mereka. Tiga, terapi kegemaran. Pesakit demensia mungkin ada terapi yang mereka gemari, sebagai contoh, berjalan di luar rumah untuk menghidu udara segar, mendengar muzik, mencium bau masakan, dan selainnya. Semua terapi ini juga boleh menstimulasi sensori mereka. Keempat, sokongan emosi. Pesakit demensia sering mengalami gangguan emosi yang negatif. Oleh sebab ini, penjaga juga harus memberi sokongan emosi seperti berahma mesra bersama mereka. Kelima, pengalaman sensori. Pesakit demensia harus sentiasa mengalami sensori kerana bagi mereka sensori adalah perkara yang mencabar. Oleh kerana itu, penjaga harus mendedahkan kepada aktiviti yang boleh menstimulasikan sensori mereka. Dan terakhir ialah aktiviti bersama keluarga. Pesakit demensia sering mengasingkan diri mereka dari perhimpunan sosial seperti majlis dan perhimpunan keluarga. Mereka berasa tidak selesa kerana mereka melihat diri mereka tidak setaraf dan tidak mampu untuk menghadapi pergaulan bersama orang ramai. Oleh kerana ini, penjaga digalakkan untuk membawa mereka di majlis-majlis untuk membiasakan diri mereka dan juga meluangkan masa bersama keluarga, sanak saudara dan kawan-kawan. Sampai sini saja pembentangan kami. Terima kasih untuk perhatian BIS kita dan kami harap apa yang kami bentangkan tadi bermanfaat untuk BIS kita. Kini kami akan membukakan sesi soal jawab. Jika ada soalan, BIS kita boleh menaip di chat box ataupun unmute mic BIS kita untuk mensuarakan soalan. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih BIS kita yang mengikuti sesi pagi ini. Nampak Salimo di sana. Thank you Salimo for the support. And untuk yang lain, barangkali kalau sekiranya BIS kita ada apa-apa pertanyaan, boleh bertanya nih. Kita ni saja nih kan. BIS kita boleh buka kita punya mic atau unmute and then bertanyalah. Salimo, ada pertanyaan?
Tanya saja Selimo, jangan malu-malu. I'm the first time I missed the other dementia talks and all that. But listening to your dementia first time, and I'm also today on the Google Meet with the Blias. So 2 is going on simultaneously. I see. All listen to you all, then I will have idea because I need to ask about dementia. Because myself ada dementia, I know that. So adakah? Ada. Nasib juga ada bini. Kalau ada bini, kalau lupa bini marah bini. Selimo. Tapi Selimo. Thank you very much for inviting me. Yeah. Dementia talk God, you invite me. I will follow sure. Inshallah. I'm just curious, Selimo. You said you had the dementia. Did you go for check? Was it diagnosed? Can you share your experience? No. What I mean, this dementia, I mean, you can see I forget a lot of things. I keep the thing there, I'll forget. Instantly, I will forget. So I feel that is there with me lah. But if it gets too what do you call? I feel it's too chronic, then I will go for this one. That's why I like to follow you all in this program you're talking. There are certain things that I can benefit, which I benefit, I will share with the people around me because, you know, I look after many Indian Association of Blind, Pusat Kegiatan Warga Mas, this one, that one. So it's really I have to listen to you all. I have to listen to your talks, then you can benefit how to improve myself. So thank you to all for hosting the Google Meet. Thank you, Selimo. Okay, I think memang we are ingaujuakan ourselves lah. Although macam myself pun kadang-kadang memikirkan because I have diabetes, so I have greater risk untuk dapat dementia kan. So sometimes it is also my worry, macam will I get it or will I not? Nauzubillah min zalik, I don't want it. Diabetes itself pun payahkan menjaga diri sendiri. Betul lagi kalau dementia. But I think Selimo and also siapa-siapa yang join bagian ni, kalau sekiranya macam we feel macam lupa tu kan macam instantly and then terlampau balik-balik lupa macam tu, I think it's best untuk kita ni get checked. Biar doktor lah yang dapat membantu tani. As previously Selimo and also others, kalau sekiranya ia ada 10 signs gejala sebelum gejala yang boleh kirakan kita ni punya checklist lah sama ada kita ni tu dementia ke indah. But the good thing is we have to go to the nearest clinic untuk get diagnosed, because the only person yang boleh diagnose kita ni are the professionals lah, which is doctors. And kalau sekiranya umuran kita ni 60 above, they will refer to geriatrics. And then kalau sekiranya it's below, then arah neuro lah, maybe there's something wrong with kita ni punya brain yang kita ni dah pasti selama ni. Okay, thank you Selimo, and thank you when you say you share with your PKW ahli-ahli di sana, it's very good. So kami pun reachable lah, bukannya telefon unreachable ni kami ni. We are always reachable. Boleh contact myself pun juga. Can I ask a question? Is there any, I won't say experts, but people who deal with dementia in Blaika that you can go to? Okay, thank you for your question, Selimo. Maybe Dr. Teo ataupun Bazilah. I think I invite Dr. Teo. Dr. Teo is our president lah, Selimo. Maybe he can answer for MOH. Thank you. Thank you, Selimo. Yeah, thank you. Hi, can you hear me? Yes, we can hear you, Dr. Teo. I hope your connection is good today. Nah, hilang dia Dr. Teo ni. Dr. Teo, are you there? Kalau Dr. Teo punya connection selalu anulah, but it's lately kita ni punya connection ni teruk pulang lah ha. So hold on. Okay.
There you We are. cannot- I thought lost you. No, sorry. So I was saying, Salimo's symptoms, I think we all go through them in our life, all of us. Yeah, so that day I was quite busy. I was rushing, and then someone texted me and said, hey, we were supposed to meet up on this time. What happened? And I was like, oh my God, I forgot. You know, so I think when we have these sort of symptoms, it doesn't necessarily mean dementia. It means we need to take better care of ourselves. Of course, if the symptoms are getting more prominent, yes, you should get checked. Like some of my people who come to my clinic, for example, we found one had renal failure, which was quite advanced. One had diabetes. So actually, you can go to nearby clinic to get checked. Because I think it's a reminder, we need to look after our health. Can we manage all these things? Maybe too much on our plate. Have we rested enough? Maybe just rushing too much, you know. So it's a reminder, I think, to look after ourselves a bit more. Of course, if the symptoms are getting more progressive, then we should definitely get checked. Not necessarily about dementia, but we should go to nearby clinic, get our wellness check our blood tests, and then make sure that everything else is well. I think health is first, rather than, I know we all have so many commitments, but sometimes we forget to look after ourselves. And I think that's an important reminder. In terms of specialist services, dementia needs quite a lot of different team members to look after. So I'm a geriatrician. I look after, my area of expertise is medical issues for older people. So dementia is one of the areas that I am a specialist in. So we run our memory clinic, but we have neurologists who also diagnose the younger onset dementia. And we have psychiatrists if the behavioral psychological symptoms are difficult to manage. In addition to that, we also need input from our allied health professionals. Like Basila is here, she's an occupational therapist who will assess how much or how well they can function and how to help them function in their day-to-day activities. Amongst some of her areas of expertise, if they have mobility issues, then we have physiotherapists. Support from family and friends is quite important. We have social workers, we have community support workers from JAPEM. So when you say, are there any experts on dementia, we all have a different role. And then the other lesson I learned yesterday in one of the clinic consultations is a person who has dementia for years now, and the family just look after, and then they're finding it a bit more difficult. So actually the family members are also experts and part of the team, because they have more years of experience of looking after that person, more than some of our staff in Ministry of Health, KKBS and JAPEM have. So I think the main thing is there's a lot of people who need to be involved, and we all have a part to play, but there's different facets to dementia that we will need to think about long-term for Brunei. Yeah, I think that's all I have to say. I'm not sure whether the rest of the team members want to add on to that. Thanks. Okay, thank you, Dr. Teo. I'll take note of that. Okay, ada lagi apa-apa soalan daripada the floor? Okay, I think kalau ada soalan, kalau kita dapat buka kita punya kamera, so kita boleh ambil gambar ramai lah. Elizar or Sania, siapa tu yang punya? Maybe can, oh aku belum buka kamera. Okay. Elizar, kau ambil gambar lah. The rest yang lain kalau boleh on juga, at least we can get sekali saja ni. Kan one page saja Bahar.